Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang bersiaran di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe sekarang jika anda berminat untuk terus dapatkan video-video inspirasi insya-Allah yang sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita kongsikan untuk kita bergerak ke depan hari-hari insya-Allah untuk lebih baik dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya Syazani Rosli, pada pagi ini lagi, pagi Jumaat yang mulia yang berkat ini insya-Allah ingin saya kongsikan sedikit berkenaan tentang hari ini. Kita akan bicara tentang topik outcome, karya daripada Joseph O'Connor. Minta maaf kalau sebutan tak betul orang kampung. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan bicara berkenaan tentang outcomes pada video kali ini. Jadi tuan-tuan sekalian, outcomes ni orang kata apa, adalah sesuatu yang sangat besar sebenarnya topik ini. Jadi dia akan terpecah kepada beberapa bahagian. Jadi kita akan mungkin sentuh sedikit berkenaan tentang apa itu outcomes sikit, dan bagaimana, apakah kelas-kelas ataupun jenis-jenis outcomes. Contoh, kalau anda kata anda nak dapat RM10,000 sebulan, itu mungkin outcome yang kecil. Mungkin outcome yang besar ni apa? Outcome yang besar sebenarnya anda nak capai kebahagiaan insya-Allah, kejayaan dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi outcome ni pelbagai. Jadi kita kena kenal outcome ni supaya kita tahu kat mana kita nak target, kat mana kita nak kerjakan, kat mana kita punya tindakan kita insya-Allah. Sama-sama saya juga pun ingin orang kata apa, turut sama belajar sama-sama insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut outcome ni, dia berkait dapat tentang apa yang sebenarnya kita nak kejar, apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita, iaitu dia boleh kata sebagai dalam bahasa orang putihnya, apa desired state, yang mana yang sekarang ni kita belum ada lagi. Contoh, kita belum ada sebuah kereta contoh. Jadi kita nak satu orang kata apa, desired state yang mana kita ada kereta sekian-sekian. Contoh kalau kita sebut tentang yang bersifat material lah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang outcome ini, dia ada beberapa peringkat. Jadi sebelum kita masuk ke peringkat tersebut, tuan-tuan sekalian, kita kena kenal pasti outcome kita. Sebab bila mana kita tak kenal pasti outcome kita, kita tak tahu masalah apa yang berada kat depan kita. Kadang kita ni kita nak capai sesuatu, kita pun tak jelas terhadap sesuatu, menyebabkan kita pun masih lagi berada di takut yang sama, disebabkan oleh masalah-masalah yang kita pun tak dapat kenal pasti, yang kita masih lagi tak selesaikan, yang menyebabkan kita tak move on, kita tak bergerak ke depan. Jadi kita boleh kata outcome ataupun desired state, apa yang kita nak itu, seperti contoh sekarang ini kita di present state, yang mana ada sesuatu yang kita belum capai. Contoh, kita bergerak ke desired state, yang mana sesuatu yang kita nak, sama ada exam straight A ke, ataupun nak capai pekerjaan yang macam mana ke, ataupun nak capai income yang macam mana ke, ataupun nak capai orang kata ibadah yang macam mana ke. Jadi daripada present state kepada desired state, sesuatu yang anda inginkan, dalam perjalanan anda itu, anda ada resource ataupun anda ada sumber yang mungkin anda ada. Contoh, anda ada keilmuan psikologi, contoh anda ada tubuh badan yang sihat, anda ada emosi yang bagus, anda ada kepercayaan yang bagus, anda ada relationship yang bagus, anda ada value yang bagus dan sebagainya. Jadi itu yang kita akan gunakan untuk capai desired state kita. Jadi tuan-tuan sekalian, ada 4 perkara asas yang mana penulis dia ketengahkan untuk perjalanan kita mencapai desired state kita ataupun outcome kita itu berjaya, iaitu 4 pertanyaan. Pertama, apa yang kita nak kejarkan ni? Pertama, apa yang kita nak kejarkan, iaitu dia berkait tentang apa outcome ataupun desired state kita. Pertama, apa yang kita nak kejarkan, itu pertama. Yang kedua, kenapa kita nak bergerak? Pertama, apa yang kita nak kejarkan. Kedua, kenapa kita nak bergerak, kenapa kita nak kejar perkara tersebut. Dia berkait dapat tentang value.
yang akan memimpin kita. Tadi pertama, apa desired kita, apa outcome kita, apa yang kita nak kejarkan, apa yang anda nak kejarkan. Anda kena jelas, anda nak kejar harta ke? Bukan harta lah, anda nak kejar ekonomi yang bagus ke? Anda nak kejar mungkin satu pencapaian ibadah yang anda nak ke? Tahajud setiap malam ke dan sebagainya. Okey, jelas. Kedua, kenapa anda nak kejar perkara tersebut? Kenapa anda nak capai ekonomi yang bagus? Kenapa anda nak jana ekonomi yang mantap? RM10,000 sebulan. Contoh, mungkin anda orang yang mungkin dah capai RM10,000 sebulan, mungkin nak kejar RM50,000 sebulan ke RM1,000,000 sebulan, terpulang. Tapi kenapa anda nak bergerak? Itu pertama, anda kena jelas. Ketiga, bagaimana anda nak capai outcome anda? Macam mana anda nak sampai ke sana? Anda kena jelas. Teknik ni saya perlu setiap hari saya perlu berjumpa orang 10 orang untuk ceritakan servis saya, contoh. Ataupun setiap hari saya perlu iklankan di Facebook dengan jumlah RM1,000 sebulan, sehari untuk iklan saya sampai kepada 100,000 orang, contoh. Jadi ataupun saya perlu saya perlu letakkan orang kata apa, alam saya 10 alam supaya saya dapat bangun tahajud. Apa-apa sahaja cara yang anda boleh gunakan untuk anda capai outcome anda. Anda kena jelas. Yang keempat, apakah orang kata apa kemungkinan orang kata apa yang jadi kalau sesuatu yang kita tak nak berlaku, atau dia berkaitan tentang risk management ataupun emergency planning. Itu pun dah kena jelaskan. Contoh, kalau anda target nak bangun tahajud setiap malam, tapi masalah yang berlaku adalah anda tak dapat tidur awal, anak ke ataupun anda pun tak ada anda punya jam pun tak berfungsi untuk alam. Jadi anda kena jelas. Ataupun kalau dia berkaitan tentang income ataupun ekonomi, okey, anda punya problem adalah anda tidak ada team, contoh. Jadi ataupun anda ada kawan tapi kawan anda tu tikam anda, contoh ini tak jauh. Jadi ini antara orang kata 4 persoalan yang anda kena tanya pada diri anda dan anda jelas terhadap 4 ni. Pertama, apa yang anda nak kejarkan? Pertama, dan kenapa anda nak kejar? Bagaimana anda nak capai apa yang anda nak kejar tu? Ketiga, keempat, apakah yang orang kata apa? Bagaimana kalau something yang kita tak ingin ni berlaku? Jadi ini kita perlu jelas tuan-tuan dan sekalian, insya-Allah. Kemudian kita sambung kepada bila kita bercakap tentang outcome ni, dia ada 2 aspek. Kalau dalam bahasa putihnya dia outcome thinking dan outcome orientation. Outcome thinking ni apa tuan-tuan sekalian? Outcome thinking ni dia bersifat short term. Seperti contoh, anda decide apa yang anda nak dalam situasi tertentu. Itu outcome thinking. Dalam situasi sekarang, contoh, saya perlukan RM20,000 sebulan untuk saya dapat bahagiakan isteri dan anak saya, dapat bantu mak ayah saya pergi umrah dan sebagainya, pergi haji dan sebagainya, contoh. Maknanya dia outcome thinking, dia adalah satu yang bersifat orang kata apa, bergantung pada situasi. Outcome orientation pula, dia satu lagi. Outcome orientation ni dia adalah satu cara fikir yang konsisten, dalam apa yang kita nak kejar, yang mana dia ada general direction, dan dia berkaitan tentang kenapa kita hidup, apa tujuan kehidupan kita. Sebab tu dia bersifat konsisten. Sampailah anda tahu apa yang anda nak, apa yang anda nak, dan juga outcome orientation ni dia akan mengawal arah ke mana kita akan pergi. Jadi ini kita perlu jelas sama ada dalam personal life kita ataupun dalam bisnes kita ataupun dalam kerjaya kita. Outcome orientation ni kita kena jelas. So dia ada 2 yang mungkin bersifat tentang
mengejar kita nak dapatkan 10,000 ataupun 20,000 income sebulan tu, dia mungkin termasuk dalam outcome thinking. Tapi outcome orientation ni satu benda yang besar, in general. Dia berkait tentang kenapa kita hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang berlawanan dengan outcome thinking? Yang berlawanan dengan outcome thinking adalah problem thinking. Problem thinking ni dia fokus kepada apa yang salah. Jadi ramai orang dia sebenarnya terjebak dalam problem thinking ni. Kita akan cari apa yang salah dan kemudian kita start blame terhadap apa yang salah tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak fokus kepada ni lah. Kalau boleh kita bergerak ke outcome thinking, tuan-tuan sekalian. Antara pertanyaan problem thinking adalah siapa salah, siapa yang buat ni, siapa yang salah, siapa yang buat ni. Kenapa engkau tak, satu pertanyaan lagi, kenapa engkau tak selesaikan perkara ni? Jadi macam mana benda ni boleh berlaku? Jadi pertanyaan-pertanyaan ni dia berkait rapat tentang benda yang lepas ataupun benda yang tak membantu. Jadi inilah lawan kepada outcome thinking. Jadi kita tak nak outcome thinking, tuan-tuan sekalian. Walaupun benda tu normal berlaku, mungkin masih lagi kita sendiri pun lakukan, tapi kalau boleh kita perlu elakkan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebersikit kita akan kita bercakap tentang outcome. Kita akan sambung lagi berkenaan tentang outcome ni nanti, insya-Allah. Doakan untuk part yang kedua. Kita akan ceritakan berkenaan tentang bagaimana kita nak menyusun outcome. Ada 9 persoalan. Tadi kita dah tanya 4. Mungkin agak general. Kita ada lagi lebih dalam 9 soalan. Bagaimana untuk kita structure outcome kita. Tuan-tuan sekalian. Jadi dengan itu mungkin kita akan lebih, orang kata apa, lebih faham apa yang kita nak kejar, kenapa kita nak kejar dan sebagainya. Persoalan-persoalan itu yang akan, orang kata apa, mengeluarkan, orang kata, potensi dalaman kita supaya kita bergerak, orang kata apa, bukannya mengharapkan orang lain untuk bergerak, tapi diri kita dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja bersiaran di laman Sumber Inspirasi. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan invite speaker-speaker lain buat masa ni. Ialah masalah, orang kata apa, berbeza dulu sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19. Okay, kita dulu banyak bergerak program dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita ada hala tuju kita. Jadi mungkin insyaAllah ada rezeki kita akan invite speaker-speaker lain, dan jika anda ada sebarang cadangan dan sebagainya, boleh nyatakan di ruang komen, insyaAllah. Okey, jadi sekian saja di pagi Jumaat yang mulia ini. Terima kasih kerana sudi bersiaran di laman Sumber Inspirasi. Sila kongsikan kepada semua media sosial yang anda ada, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya, tentang video-video yang ada di laman Sumber Inspirasi ini. Semoga terus menebar, insyaAllah, memberi inspirasi kepada orang. Kalau tak banyak, sikit pun, insyaAllah dapat menyentik diri anda juga untuk bercakap, untuk kongsikan perkara-perkara yang baik, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang, insyaAllah, bersama saya Syazani Rosli. InsyaAllah, terima kasih. Kami di tim Sumber Inspirasi YouTube channel doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.